Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Ibu doakan semua anak-anak cikgu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 1.2 pengkelasan tumbuhan. Bagaimana kita hendak mengkelaskan tumbuhan? Kita boleh kelaskan kepada dua kumpulan besar, iaitu berbunga dan tidak berbunga. Tumbuhan berbunga bermaksud tumbuhan tersebut mengeluarkan bunga atau menghasilkan bunga. Tumbuhan tidak berbunga bermaksud tumbuhan tersebut tidak menghasilkan bunga. Tumbuhan berbunga ini kita boleh kelaskan kepada dua kumpulan besar, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Apakah monocotyledon dan apakah dicotyledon? Okey, kita akan belajar. Okay. Berikut adalah ciri-ciri dicotyledon dan monocotyledon. Monocotyledon, cotyledon bermaksud biji benih. Jadi monocotyledon mempunyai satu biji benih, akar serabut. Akar serabut maksudnya akar tu hanya duduk di bawah tanah dan tidak bergerak jauh ke dalam tanah, ya, hanya di bawah tanah sahaja, ya. Kemudian urat daun selari dan batang tidak berkayu, maksudnya batang tu lembut, ya. Okey. Dicotyledon, biji benihnya dua. Kenapa dua? Apabila kita letak biji benih tu tanam bawah tanah, contohnya biji benih durian, nanti bila dia bercambah tadi dia akan berpecah kepada dua bahagian. Sebab dia dipanggil sebagai dua cotyledon. Jenis akar tunjang, urat daun jejala dan jenis batang berkayu. Maksudnya pokok keras, ya. Okay, seterusnya, berikut adalah ciri-ciri monocotyledon. Iaitu satu biji benih, kemudian batang tidak berkayu, urat daun selari. Urat daun ni dekat dalam daun ni ada urat-urat, dia selari, ya. Kemudian akar jenis serabut. Kalau kita perhatikan kat sini, akar ni hanya berada di bawah tanah dan tidak bergerak terlalu jauh masuk ke dalam tanah. Dia adalah akar serabut. Biasanya pokok monocotyledon ni adalah pokok-pokok yang kecil lah, bukan pokok yang besar. Pokok yang kecil. Seterusnya, berikut adalah ciri dicotyledon, iaitu akar dia lah akar tunjang. Akar tunjang maksudnya akar ni akan bergerak jauh ke dalam tanah, iaitu akar tunjang. Jadi biasa pokok ni kalau kita nak cabut sangat susah. Bila kita nak cabut memerlukan tenaga yang sangat kuat supaya akar tadi kita boleh tarik keluar. Jadi akar tunjang. Seterusnya, dua biji benih, batang berkayu. Batang berkayu maksudnya batang keras, batang pokok tersebut keras, dan urat daun jejala. Kalau kita perhatikan kat sini, urat daun dia tidak selari tetapi dia adalah jejala. Okay, next. Okay. Tumbuhan tidak berbunga mempunyai beberapa kumpulan, iaitu kumpulan conifer. Ya, kumpulan conifer ini adalah contoh kumpulan conifer. Okay, dia adalah pokok pine. Kalau kita bergerak, kalau kita pergi ke kawasan-kawasan tanah tinggi, kita akan jumpa pokok ni di lereng-lereng. Ini adalah pokok pine. Dia adalah kumpulan conifer dan dia membiak secara kon. Ini adalah kon warna coklat. Jadi apabila pokok ni telah besar, dia akan menghasilkan kon, dan apabila kon ni telah matang, dia akan gugur ke tanah. Apabila dia gugur ke tanah, dia akan menghasilkan pokok pine yang baru. Jadi dia membiak secara kon. Okay. Kumpulan kedua adalah lumut. Lumut ni kalau kita perhatikan dia warna hijau sahaja. Dia warna hijau saja. Lumut ni ciri dia tidak mempunyai daun yang sebenar, tidak mempunyai akar yang sebenar dan tidak mempunyai batang yang sebenar. Jadi kalau kita perhatikan lumut, kita tak tahu mana satu daun, mana satu akar, mana satu batang. Okay. Jadi semuanya tak jelas. Jadi lumut mempunyai daun, tidak mempunyai daun, batang dan akar yang sebenar. Jadi kita nampak dia hijau. Okey. Kumpulan seterusnya
adalah kumpulan paku pakis. Ini adalah contoh paku pakis. Paku pakis membiak secara spora. Jadi kalau perhatikan kat sini yang warna coklat ini adalah spora. Spora terletak di bawah daun paku pakis. Ya. Apabila pokok paku pakis tadi telah matang, so dia akan menghasilkan spora di bawah daun tu. Dan dudukkan di bawah daun. Apabila ada angin bertiup, maka spora tadi akan gugur ke bumi. Apabila dia gugur ke bumi, dia akan menghasilkan ataupun dia akan menghasilkan pokok paku pakis yang baru. Jadi pokok paku pakis membiak secara spora. Ya, lumut juga membiak secara spora. Okey, ringkasan daripada pelajaran kita So, tumbuhan boleh dikelaskan kepada dua kumpulan besar, iaitu tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Dan tumbuhan berbunga ini kita boleh pecahkan lagi kepada dua kumpulan, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Sementara tumbuhan tidak berbunga kita boleh kelaskan kepada tiga kumpulan, iaitu limut, conifer dan paku pakis. Okey. Seterusnya kita akan belajar macam mana kita membina kekunci dikotomi. Okey. Apakah kekunci dikotomi? Kekunci dikotomi adalah satu cara yang digunakan oleh ahli biologi untuk mengenal pasti dan mengkelaskan organisma berdasarkan ciri persamaan dan perbezaan. Okey, contohnya ini adalah contoh kekunci dikotomi. Okey, terdapat 5 hidupan. Ya, daripada 5 hidupan ini kita boleh kelaskan mengikut ciri-cirinya. Pertama, poikiloterma. Antara 5 hidupan ini kita tahu bahawa ada yang poikiloterma. Poikiloterma maksudnya berdarah sejuk. Berdarah sejuk bermaksud haiwan tersebut suhu badan haiwan tersebut tidak kekal. Ya, ataupun suhu badan haiwan tersebut ya bergantung kepada suhu persekitaran. Jadi kalau kita tengok dekat sini ada 3 haiwan yang mempunyai poikiloterma. Kemudian 2 lagi haiwan yang lain kita abaikan dah. Kita fokus kepada 3 haiwan tersebut ya. So 3 haiwan tersebut pergi ke nombor 2, bersisik. 3 haiwan tu mana satu yang bersisik. Kemudian pergi ke nombor 4. Tiada insang. Okay. Apakah haiwan yang poikiloterma, bersisik dan tiada insang? Okey. Jawapan dia adalah buaya. So, buaya adalah poikiloterma, bersisik dan tiada insang. Seterusnya, ciri poikiloterma, bersisik dan tidak mempunyai insang. Apakah haiwan tersebut? Adalah ikan. Okey. Jadi daripada sini kita boleh kelaskan haiwan-haiwan. Okey. Apakah haiwan poikiloterma, kemudian bersisik dan poikiloterma dan tidak bersisik? Dia adalah katak. Jadi daripada sini kita boleh tahu ciri-ciri katak. Apakah ciri-ciri katak? Poikiloterma, tidak bersisik. Apakah ciri buaya? Poikiloterma, bersisik dan tiada insang. Apakah ciri ikan? Poikiloterma, bersisik dan mempunyai insang. Okey, selesai 3 organisma ini, so kita fokus lagi kepada 2 organisma yang lain. Ya, okey. Homoitemma. Homoitemma ialah berdarah panas. Ini bermaksud suhu badan haiwan tersebut kekal walaupun di mana haiwan ini berada. So, ciri dia pergi ke nombor 3. Okey, tiada bulu pelepah. Dia homoitemma, tiada bulu pelepah. Apakah haiwan ini? So, ini adalah arnab. Ya. Okey. Homoitemma, kemudian berbulu pelepah. Haiwan ini adalah angsa. Jadi 5 hidupan ini kita boleh kelaskan dan menggunakan kekunci dikotomi. Ya, diharap murid-murid faham penjelasan cikgu. Seterusnya, mari kita uji minda. Okay. Cikgu berikan soalan dekat sini. Terdapat 4 jenis atau 4 kehidupan
Ya. Okey. Dengan menggunakan kekunci dikotomi, pelajar-pelajar perlu mengelaskan hidupan-hidupan ini. Okay? Jadi nyatakan A, B, C dan D. Tulis di ruangan komen di bawah video ini. Okey, selamat mencuba. Moga bermanfaat. Jemput tonton video Cikgu Siti yang lain. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa klik butang subscribe dan butang like sebagai tanda sokongan anda.